Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Loper Channel terbaik sahabat-sahabat semua, berita baik. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB Azalina dan juga seluruh kabinet Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Hari ini, ya, Malaysia sedang mengusahakan untuk membatalkan award akhirnya untuk bernilai USD 14.9 bilion ringgit. Bukanlah satu jumlah yang kecil, sahabat-sahabat semua. Inilah usaha yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan untuk menjaga kedaulatan nama negara kita yang gagal dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya memberikan sedikit update berkaitan dengan isu ini, yang mana kononnya waris Kesultanan Sulu menuntut aset-aset luar negara, ya, untuk negara kita, sahabat semua. Tapi akhirnya, ya, dalam kes Sulu ini Malaysia dalam proses untuk batalkan award akhir yang bernilai USD 14.9 bilion. Ini bukanlah satu jumlah yang kecil, sahabat-sahabat semua, yang dituntut oleh waris Kesultanan Sulu kononnya itu. Jadi award yang diberikan oleh penimbang tara Spanyol Dr. Gonzales Tampah dalam kes yang dibawa oleh individu mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, dengan pembatalan ini, perjuangan sekian lama kerajaan Malaysia terhadap tuntutan dalam kes Sulu akan berakhir kerana asas tuntutan tidak lagi wujud. Dalam kes penipuan membabitkan Sulu, individu yang mengaku sebagai waris Sultan Sulu telah memeras ugut Malaysia sebanyak 14.9 bilion USD atau kira-kira RM62.59 bilion dengan pembiayaan legitasi oleh pihak ketiga, iaitu Terium. Katanya Malaysia yang telah menghabiskan banyak masa, tenaga dan sumber bagi mempertahankan kedaulatan negara kita daripada tuntutan remeh dalam kes penipuan kumpulan Sulu ini di Spanyol, Perancis, Luxembourg dan juga Belanda. Di sebalik kerumitan ini, Malaysia menegaskan bahawa apa yang kita alami dalam kes penipuan kumpulan Sulu ini bukanlah unik kepada Malaysia sahaja, katanya. Sebaliknya, ia mencetuskan gesaan agar semakan semula dibuat terhadap perlakuan penimbang tara dan pembiayaan legitasi oleh pihak ketiga yang kita sering terlepas pandang, termasuk menerokah ketulusan dan kewajipan pendedahan oleh pihak yang berkaitan, tambah Azalina lagi. Dia berkata demikian dalam ucap tama di Kolokium Timbang Tara Antarabangsa London 2023. Kedaulatan negara dan kekebalan dalam timbang tara komersial di Pusat Resolusi Pertikaian Antarabangsa di London. Azalina juga berkata perjalanan Malaysia dalam menentang penipuan oleh kumpulan Sulu itu bukanlah mudah, kerana ia adalah kes yang diwarisi daripada kerajaan terdahulu. Jadi Azalina berkata, kami tidak berpeluang untuk menangani kes ini ketika ia bermula. Jika kerajaan perpaduan hari ini mempunyai peluang itu, kami akan melakukannya dengan cara yang amat berbeza. Jadi sebenarnya kes ini bermula ketika era kerajaan Perikatan Nasional, ya, tapi hari ini kerajaan cuma menyambung, ya, tetapi dengan segala usaha, dengan segala tindakan yang dilakukan, ya, kini, ya, kita boleh melihat sinar dalam perjuangan ini, sahabat-sahabat semua. Di sisi baiknya pula, kata Azalina, pengajaran yang banyak kami pelajari daripada malapetaka ini menjadi sebab mengapa kita berkumpul di sini dan berusaha mengatasi berkaitan yang lemah dalam proses timbang tara serta pembiayaan legitasi pihak ketiga selepas menganjurkan dua kolokium antarabangsa dengan jayanya di Malaysia pada 9 Mei dan 9 Julai 2023, katanya. Boleh berkata, hasil daripada tindakan berterusan kerajaan perpaduan, Malaysia telah melakar kejayaan bersejarah di Paris, The Hague serta perkembangan positif lain dalam prosiding yang sedang berjalan membabitkan kes penipuan kumpulan Sulu itu. Tapi lagi kesemua ini berjaya dicapai melalui usaha secara bersama dan bersepadu agensi serta kementerian berkaitan di bawah pimpinan Datuk Seri Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menarajui kerjasama dalam hubungan antarabangsa dan diplomasi menerusi pememukan usaha bagi menangani amalan terbaik dalam timbang tara serta pembiayaan legitasi pihak ketiga, tambahnya. Jadi menjelaskan sebab kerajaan Malaysia memulakan dialog berterusan ini bersama pakar dalam industri timbang tara dari seluruh pelosok dunia, Azalina berkata, ia bagi memberikan penerangan
tentang amalan timbang tara yang tepat menurut kedaulatan undang-undang. Ia juga bagi berkongsi pandangan Malaysia dengan komuniti timbang tara antarabangsa yang mengenai naratif tuntutan sebenar oleh individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu terhadap Malaysia. Ciri khas hari ini adalah hasil usaha kolektif Malaysia katanya untuk menghimpunkan komuniti timbang tara antarabangsa bagi menambah baik sistem timbang tara dengan berkongsi pengalaman pahit yang terpaksa ditelan oleh Malaysia susulan kes penipuan kumpulan Sulu terbabit. Katanya sambil menambah bahawa Malaysia sedari awal yang menyokong dan menggalakkan timbang tara sebagai resolusi pertikaian pilihan. Kami memiliki pusat timbang tara antarabangsa Asia, hub global terkemuka bagi resolusi pertikaian yang terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Saya dengan sukacita ingin berkongsi bahawa pada Khamis lepas, iaitu 21 September 2023 katanya, AIAC telah menyertai memorandum persefahaman dengan Pusat Timbang Tara dan Resolusi Pertikaian SOAS University of London bagi memupuk aktiviti pengajaran serta penyelidikan berkaitan resolusi pertikaian alternatif yang selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Pengalaman kami dalam kes penipuan oleh kumpulan Sulu telah membuktikan bahawa kesucian proses timbang tara perlu sentiasa dijunjung dan oleh itu kami dengan tegas menentang sebarang penyalahgunaan proses timbang tara termasuk forum shopping katanya. Turut hadir Persatuan Tinggi Malaysia ke United Kingdom Datuk Seri Zakri Jaafar, Peguam Cara Negara, Al-Malina Sharmila Johan dan pengarah AIAC Datuk Profesor Dr. N. Sundra Rajo. Dan pada 6 Jun lepas, Mahkamah Rayuan Paris telah mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diberikan pada 25 Mei 2020 oleh Stampa dalam kes yang difailkan oleh 8 individu. Stampa telah memberikan award akhir sebanyak 14.9 bilion USD kepada kumpulan itu dan Malaysia terpaksa menggunakan semua remedi undang-undang bagi membatalkan di Mahkamah Spanyol, Perancis, Luxembourg dan serta Belanda. Malaysia melakukan satu lagi kejayaan apabila Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda pada 27 Jun menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir itu di negara itu. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan award itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset Syarikat Petroleum Malaysia, yaitu Petronas di Luxembourg dan Belanda selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuk kedutaan. Pada 2019, kumpulan itu dilaporkan telah memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi Tada di Sabah yang didakwa telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada tahun 1878. Wow, begitu panjang lebar ya kenyataan daripada YB Azalina ini, tetapi secara kesimpulannya sahabat semua, hari ini adalah satu berita baik buat seluruh rakyat Malaysia, khususnya juga untuk rakyat Sabah, yang apabila Malaysia dalam proses untuk membatalkan award akhir yang bernilai 14.9 bilion USD. Jadi ini adalah satu kejayaan terbesar untuk negara kita, sahabat-sahabat semua. Yang mana kita lihat kerajaan perpaduan ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan sesekali untuk menjatuhkan ataupun kedaulatan negara kita dicabar dengan apa cara sekalipun. Jadi tahniah kita ucapkan kepada YB Azalina, kepada Perdana Menteri dan mereka-mereka yang terlibat di dalam berjuang untuk menjaga kedaulatan negara kita terbaik. Terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.